Halo, selamat kembali ke another episode of Melayang Minda. Saya Joker. Dan saya Ahmad Azim. Okay, so today kita akan berbincang mengenai kesihatan mental sebagai alasan untuk tindakan yang buruk. Sebelum tu, Ya, Azim, apa tu kesihatan mental? kesihatan mental tu merujuk daripada saya cara seseorang tu berfikir dan bertindak. Kalau kesihatan mental dia baik, dia akan melakukan sesuatu benda yang elok lah orang cakap. Oh, jadi kalau kesihatan mental dia tak Yang sihat? Kalau yang tak sihat mungkin behavior dia buruk. Oh, boleh cerita sikit macam mana yang dikatakan behavior dia buruk? Buruk tu macam perangai dia, tingkah laku dia lah. Dia melakukan benda yang tak semua orang suka. Dia Okay. mengganggu ketenteraman orang dekat sekeliling dengan Okay. tindakan buruk. Okay, so itu pendapat Azim lah. Ya. Bagaimana pula dengan pendapat? Saya rasa kesihatan mental tu adalah satu bentuk kesihatan yang sekarang banyak orang berbincang mengenai. Sebab dulu kita orang cakap tentang kesihatan fizikal, patah kaki, patah tangan, demam. Tak banyak orang yang bercerita tentang kesihatan mental macam depression, Betul. anxiety. Sekarang ni menjadi satu trend Ya. yang lebih banyak orang berbincang mengenainya. Dan saya rasa ada baik ada buruknya. Betul. Ya, sebab dalam beberapa tahun ini, let's use about 10 years, satu dekad sebagai satu benchmark. Okay, so dalam kebelakangan 10 tahun ini kita lihat lebih banyak orang yang mementingkan kesihatan mental. Mereka akan berjumpa kaunselor berdaftar ataupun pakar psikologi klinikal. Ya. Akan tetapi menurut data yang saya ada di depan saya hari ini, banyak orang yang menggunakan kesihatan mental sebagai satu alasan. Sebagai satu alasan. Ya. Macam yang kita tahu juga kan, pada baru-baru ni ada berita hangat dekat Malaysia ni yang pekerja Siapa tu? kita tak akan sebut. Ada seorang pekerja daripada sebuah restoran ni, dia mencium doh tu. Okey, mencium roti. Ya, sebenarnya dia memang famous. Ya. Dia dengan kakak dia. Dia Dua dengan orang. kakak dia. Ya, ada dua orang. Ya, dua orang memang famous di media sosial. Dan banyak orang yang tiba-tiba jadi pakar kesihatan mental. Yang keluar kata, dia ni autism lah. Dia ni psikosis lah. Dia ni inilah, dia ni itulah. Tapi saya rasa bukan. Yeah. Sebab memang saya ada banyak Kenapa? klien, saya ada banyak patient yang memang perlukan perubatan untuk kesihatan mental. Tak ada macam tu pun. Kiranya tu tingkah laku dia yang sebenar lah, tapi dia macam Saya rasa dia attention seeker. Dia nak orang tahu mengenai dia. Kiranya untuk dia raih perhatian orang ramai, dia Raih perhatian melakukan orang dengan cara yang salah lah. Bukan salah. Dia sebab kalau orang buat baik boleh famous, orang buat tak baik pun boleh famous. Betul. Dia bukannya salah, tapi memang dalam masyarakat kita, kita lebih bagi perhatian kepada orang yang berkelakuan macam ni. Okay, faham. Sebab tu sekarang banyak orang yang menggunakan alasan kesihatan mental untuk tindakan yang tidak baik. Macam dalam kes dalam 10 tahun ini, kita ada kes orang yang memandu. Ya, dan dia telah terlanggar seseorang dan orang tu meninggal dunia. Sepatutnya mengikut undang-undang, dia tu dikira membunuh lah. Ya. Tapi tiba-tiba dia ada kad OKU. Ada kad OKU. And then dia boleh terlepas sebab ada kad tu Sebab dalam undang-undang Malaysia, kalau OKU memang boleh lepas. Memang boleh lepas. So banyak orang yang tiba-tiba dapat kad OKU. Tapi OKU ada beza. Kalau fizikal tu kaki ke tangan ke kan.
Tapi kalau nak dapatkan yang fizikal memang not fit lah. So Hmm. dia orang pergi kepada mental. Oh, saya ada masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran? Kenapa masa ambil undang dulu tak ada masalah pembelajaran? Tiba-tiba memandu tak tahu tengok papan tanda. So ada problem. Memang ada problem orang menggunakan kesihatan mental sebagai alasan. Satu alasan lah. Ya. Okay. Ada yang menggunakan kesihatan mental untuk bercerai. Untuk bercerai. Ya. Nak kata so adalah yang datang couples counselling, tapi dia orang ambil couples counselling tu sebagai alasan kata memang kami dah pergi counselling, tapi tak boleh juga sebab dia memang takkan berubah. So dia orang guna cara-cara macam tu. Ada yang datang menggunakan kesihatan mental untuk dapatkan hak penjagaan anak-anak. So nak katalah dia memang stres sangat, dia tak boleh jaga anak, so that's why saya nak ambil dan macam tu. Ada orang yang guna dia untuk alasan macam ni. So yang famous dekat laman sosial sekarang tentang dua beradik lah. Dua beradik tu kan, macam kita tahu. Sekarang memang viral lah. Dan dia orang pun dah di blacklist dah dekat beberapa kedai lah. Mula-mula dia orang blacklist dekat Grab dulu. Dekat sebab dia Grab orang dulu. naik Grab tak nak bayar. Dia orang naik kereta nak bayar. Betul. Lepas tu Grab blacklist dia orang. Tapi lepas tu dia orang pergi pula kedai makan tak bayar. Pergi buat rambut tak bayar dan famous lah orang rekod. Lepas tu kebelakangan ni hari-hari lah dia orang buat konten. Hari ni pergi Auntie Anne, esok pergi tak tahu apa Creamy Stone ke apa dekat Mid Valley. And then ada orang jumpa pula dekat SS2 punya McD. I don't know lah, every day pergi ke tempat-tempat lain sampai kan orang takut macam COVID-19. Memang setiap tempat yang dia pergi, orang akan keluarkan satu pengumuman, penyataan kata kami nak tutup untuk sanitization. I don't know why. I mean teruk sangat sampai macam tu. So memang nak katakan satu kesihatan mental saya tak rasa lah. Tak rasa kan? Betul lah. Sebab tu macam dia gunakan kesihatan mental untuk dia melakukan benda buruk dan juga dia meraihkan simpati orang ramai. Betul. Benda tu dan dia akan cakap lah saya bukannya nak buat macam ni, saya sebenarnya bukan macam ni, tapi orang viralkan saya, orang cyberbully saya, orang nak bully saya secara online, biar orang-orang lain semua cakap buruk tentang saya. Tapi masalahnya when you bully other people macam mana? Dia pergi di kedai orang, tak nak kerja, cium roti. Semua tu satu hal yang buat orang kena tutup, tak boleh berniaga hari tu, kena sanitize the whole place. Dah boleh merosakkan nama company lah. Merosakkan nama company pula. Naik dekat social media sampai pergi mana pun orang akan bawa telefon dan orang akan rekod. So ada juga orang yang menggunakan kesihatan mental sebagai alasan untuk tidak bekerja. Sebenarnya sekarang ada banyak corporate yang bagi cuti kesihatan mental. Katakan okay, you no need MC, you can get a break. Tapi ada orang banyak menyalahgunakan lah, sebab apabila kita buat kesihatan mental sebagai satu alasan, bukan kata alasan, sebagai satu benefit kepada pekerja, mesti ada orang salah guna. Sampai sekarang memang banyak corporate yang komplain, yang kata ada penyalahgunaan cuti tu. Kata Pak, hari ni saya stres sangat lah, saya tak boleh kerja. Tapi masa lunch time, manager dia nampak shopping. Boleh masuk pula Coach, boleh masuk pula Prada, keluar kiri kanan. So orang kata, stres sangat ke? Tak nampak pun. So that's why lah saya rasa sempena ke 10-10 tu hari kesihatan mental sedunia. Betul. Saya personally saya rasa kita perlu bercakap lebih tentang penyalahgunaan kesihatan mental sebagai alasan. Kita cuti pula. Kita rehat sekejap. Nanti kita balik ke segmen seterusnya untuk bercakap lebih tentang penyalahgunaan kesihatan mental. Alright. Bye.
Selamat kembali ke Melayang Minda. Selamat kembali. Ya, dan pada segmen ini kita akan berbincang lebih mengenai penyalahgunaan kesihatan mental sebagai satu alasan untuk tindakan yang tidak baik. Ya, Azim, apa tu alasan, apa tu realiti? Perbezaan antara alasan dan juga realiti ialah kalau seseorang individu tu dia macam dia menggunakan alasan untuk tidak melakukan sesuatu benda tu dengan menggunakan alasan dia ada masalah mental ni, ada masalah mental tu. Sebenarnya dia tak ada pun, tapi dia mengaku dia ada benda tu, sebenarnya tak ada. Kalau realiti? Kalau realiti, kalau individu tu ada masalah mental, seperti yang kita tahu, dia akan mengambil ubat-ubatan, contohnya ubat depres, ubat anxiety apa semua. Ya. Dan kita juga boleh nampak daripada luaran lah. Orang kata terus. Okey. So maksudnya alasan dan realiti beza dia adalah tindakan di luar yang biar orang ada satu persepsi yang kata orang ni gila ke apa ke. Sebenarnya orang yang ada kesihatan mental punya isu, dia orang takkan behave macam tu. Ya, betul. Kita boleh tahu. Memang tahu dia orang nak sangat untuk menjadi orang yang normal. Tak adalah yang buat benda-benda macam ni untuk jadikan sebagai satu alasan. Betul. Ya, macam sama je lah macam orang yang guna OKU punya pakej, masuk OKU punya toilet, apa semua. Memang satu geng lah, orang-orang satu geng lah. Untuk menggunakan benefit daripada. Betul, sebab banyak yang kita nampak kan, kereta tak ada stiker pun yang kata OKU. Pak je Mercedes Benz, otak kecil kereta besar. Otak kecil kereta besar. Memang banyak yang parking situ BMW, Mercedes Benz, kadang-kadang Datuk lagi lah, Tan Sri lagi lah. Tapi tempat tu memang untuk bomba lah, untuk OKU lah. Dia orang memang tak, memang penyalahgunaan tentang benda tu. Tu yang kita takut tu, yang dekat masyarakat sekarang. Macam mana kita boleh buat satu akta ataupun satu solusi yang baik untuk kesihatan mental. Sebab banyak loophole. Sebab sekarang kan orang tiap-tiap kali cakap tentang kesihatan mental. Betul. Tapi apa tu kesihatan mental? Kenapa boleh dapat cuti? Kenapa boleh dapat cara-cara untuk lepaskan diri daripada tindakan undang-undang? Itu yang jadi problem. Itu yang jadi problem. Ya. Lepas tu ada pula yang menggunakan benda-benda ni sebagai satu alasan untuk tidak hadir ke sekolah. Dulu kan zaman saya, okeylah. Benda ni masa kita cakap macam tu, you know lah how old I am kan. Zaman saya tak ada benda-benda yang kata parents tulis surat tak payah pergi sekolah. Sekarang I know a lot. Betul. Parents tulis surat tak payah pergi sekolah. Dulu you demam pagi-pagi, dipaksa. Swab Panadol masuk pergi sekolah. There's no such thing as cuti. Kalau yang teruk kata sampai memang tak boleh turun tilam, tak boleh turun katil, baru mak bagi cuti. Kalau zaman-zaman saya tak ada. You stress ke, you tak stress ke, you pergi sekolah. Pergi juga sekolah kan? Memang. So that's why I'm very proud. Dulu masa sekolah rendah, tiap-tiap tahun saya dapat sijil kehadiran penuh. Kehadiran penuh? Kehadiran penuh. Tak pernah minta cuti. Sekarang ada yang tulis surat tak nak join co-curriculum, ada yang tulis surat tak boleh bersukan. Tak ada. Tengok my size, perut macam ni pun stay. Dulu cikgu tak bagi chance punya. Semua orang lari, you have to run. Kalau you lari slow tak apa, you have to run. There's no such thing as nanti asma lah, nanti ni lah, nanti tu, nanti jatuh pengsan mati lah. No such thing dulu. Kita orang, cikgu kata semua orang kena lari, you have to run. Memang dah tahu you akan kalah, but you still have to do it. Betul. Tak ada alasan yang kata tulis surat nanti dia rasa depressed lah sebab kena paksa. No such thing. Lagipun zaman sekarang kalau macam dekat sekolah macam tu, ramai orang menggunakan alasan kesihatan. Dia orang punya kesihatan untuk tidak terlibat daripada co-curriculum dekat sekolah. Dia orang guna benda tu, dan kalau tidak banyak yang terlibat, macam mana sekolah tu untuk melahirkan atlet-atlet apa semua apa yang kita tahu. And even masa zaman saya dulu,
PLKN. PLKN. Oh. Tak ada alasan-alasan yang kata tak payah pergi unless okay, you are the athlete, you represent the state, you represent negara, you pergi badminton. Okay, dia orang mungkin akan bagi chance, tak payah pergi. Tapi kalau orang-orang yang kena pilih, tak ada benda yang kata nanti dia stress, tak ada. You can see from my batch semua masuk. Wajib. Dia bukannya wajib, tapi kalau kena pilih memang kena masuk. Tak ada orang kata tulis surat sebab dia nanti depressed, tak ada benda macam tu. So I think dulu ada benda macam tu. Tapi strict. Dia tak bagi macam ada loophole, orang boleh menyalahgunakan dia. Macam sekarang ibu bapa surat je, surat settle masalah. Lagipun sekarang mudah aje. Kalau kita nak minta kebenaran cuti, bukan macam yang orang cakap macam zaman selah. Susah untuk dapat ni. Kalau sekarang tulis surat dah boleh. Dulu kita orang kena bagi MC. Kalau orang mati kat rumah, kena bagi surat kematian. Surat kematian baru sekolah. Of course. Kalau tak, you kira ponteng. So dulu kita orang ponteng, kena. Kena sebat lah. Kalau tak, kalau masa I sekolah menengah, sebat memang tak ada. Masa tu akan kena warning letter. Lepas 2-3 kali buang sekolah. Buang sekolah terus. Betul. Sebab itu satu tindakan yang tidak betul. Mana boleh ponteng. Because it's the actual, I think it's a good thing. Sebab dia akan ajar generasi muda, bukannya masa pergi kerja suka-suka tak pergi kerja. Betul. It's a good thing. You have to teach the younger generation responsibility. Betul. Dia mesti kena ada satu feeling of responsible. Macam dulu-dulu kita orang pergi sekolah, bag sendiri, pack sendiri. Kalau bag lupa bawa, mak hantam je. Masuk sekolah tak bawa bag. Nanti pergi kelas bahasa Melayu, homework tak hantar, diri sampai habis 60 minit. Tak ada macam sekarang lah. Ibu bapa akan balik ke rumah, pergi lagi sekolah, hantar bag lagi sekali. No such thing. Sama saya sendiri punya anak saudara semua. Kadang-kadang kan tengok kat dia orang pun I rasa I tua sangat ke. Sebab sampai umur 16 tak tahu macam mana nak pack bag sekolah. Tak tahu macam mana nak. Tak tahu. Sebab kenapa? Rumah ada maid. Orang gaji buat. So sebenarnya orang gaji pergi sekolah kan dia pergi sekolah. It's also a problem, behavioural problem. Sebab tu sekarang sikit-sikit je diorang penyalahgunakan kesihatan mental sebagai satu tindakan, sebagai satu alasan untuk tindakan yang tidak baik. Sebab dari muda tak ajar. Bila kita dah meningkat dewasa macam susah kalau memang susah nak survive. Confirm susah nak survive. Cuba imagine pergi satu syarikat, asyik-asyik tak pergi kerja. Tak boleh. No such thing. Sekarang pun kebanyakan syarikat yang lebih besar lah, lebih kuat, dia orang akan ada panel sendiri. You kena pergi klinik tu. Atau dia orang hanya terima MC dari hospital kerajaan. Sebab hospital kerajaan punya MC tak senang nak ambil. Betul. Sikit-sikit dia orang tak bagi punya. Sebab itulah ada kes-kes macam ni. Tapi kan kembali kepada topik kita tentang kesihatan mental sebagai satu alasan, ada perbezaan mengenai stigma dan kesan pada pesakit sebenar. Azim pernah ada kawan yang ada masalah kesihatan mental? Ada. Iya. Dan apa kesan dia apabila orang salah gunakan benda ni? Apa kesan pada dia? Kesan pada diri dia akan jadi macam serabut. And then dia akan buat diri dia rasa macam banyak buat kerja apa semua benda tu sebenarnya tak pun. Saya pun rasa macam tu. Sebab saya pun ada banyak klien macam tu. Dia orang punya hak telah diambil. Sebab orang salah gunakan, apabila dia orang yang betul-betul perlukan, hak dia orang diambil. So tak boleh buat apa. Kadang-kadang company cancel benda ni, cancel benda tu sebab penyalahgunaan alasan ini. Untuk para pendengar dan penonton kita, orang yang mengalami kesihatan mental, dia orang tak akan buat benda-benda macam ni. Betul. They wanted to be normal. Macam kalau katakan saya, masa sebelum saya sakit lah, saya pergi dekat KWSP ke, pergi ke tempat-tempat macam ni lah. Saya suka tengok
lane special. Sebab tak payah beratur. Pergi je 5 minit settle. Sekejap. Pergi je 5 minit settle. Tapi lepas saya sakit, masa tu saya perlu buat pembedahan tulang belakang. Perlu ambil tongkat masa tu. Saya pergi ke KWSP, saya pergi ke agensi-agensi kerajaan, saya pergi ke balai polis, saya pergi ke tempat pengundian. Masa tu undi kan. Tak payah beratur. Terus straight away line. masuk keluar. Masa tu I feel bad. Saya teringin sangat nak beratur. Sebab orang yang ada di lane tu dia cepat, everything settle. Tapi the feeling is no good. Memang tak rasa. You feel like I tak nak jadi orang yang special. Ya. So pada pesakit yang sebenar, dia nak jadi normal. Dia orang nak jadi normal. Dia orang takkan buat benda-benda macam ni, you know, show the people the bad things. I think itu adalah satu cara untuk meraih simpati, dan membuatkan orang yang benar-benar perlu tidak dapat hak mereka. So untuk topik kita pada hari ini, sebelum kita habiskan, nak tanya Azim, apakah cara masyarakat dan media yang mereka boleh ambil untuk bertindak mengenai penyalahgunaan kesihatan mental? Pada pendapat saya, cara untuk masyarakat dan juga media bertindak untuk mengatasi masalah ini, antaranya masyarakat boleh membantu orang tersebut dengan beri nasihat untuk orang yang tersebut mengalami masalah ini untuk berjumpa dengan pakar untuk orang tu. Dan juga kalau untuk media ni, dia akan kongsikan ni info-info penting tentang benda-benda tersebut. Betul. Untuk diorang tahu perspektif sesuatu kesihatan ni. Ya, saya setuju. Sebab ada pernah banyak orang komplain dekat media yang kita punya masyarakat lokal di Malaysia, kita ada pelakon, aktris, selebriti Malaysia yang berlakon dalam series TV3 dan semua media tu lah. Tapi kan ada banyak yang info sengit. Info yang tak betul. Tak payah kata tentang kesihatan mental. Ada satu yang saya tengok dekat X, Twitter lah tu. Twitter. Cara letak pipe untuk ICU pun salah. Tapi muncul di media. Pakar-pakar doktor semua tengah berang tentang benda ni. Kenapa pipe intubation salah? Cara letak ni semua salah. Orang tak tahu. Itu satu info yang salah. Benda tu juga memberi kesan buruk kepada masyarakat. Betul. So dia orang tak tahu apa tu benda yang betul. Macam dekat masyarakat Cina, kita orang banyak tengok wayang-wayang dari Hong Kong. Wayang-wayang di Hong Kong, kalau mereka cakap tentang kesihatan mental, mesti hipnosis. Alright. Lepas tu kan, yang paling menakutkan, dia orang akan menggunakan hipnosis sebagai pukau dalam semua wayang-wayang tersebut, dan orang takut untuk berjumpa pakar. Sebab dia orang takut kena kawal dengan orang, dan dia orang buat benda-benda yang tak sepatutnya. So I think media plays a huge role to send out the right messages. Betul. Kalau tak, memang huru-hara lah. Orang tak tahu, orang ingatkan benda ni betul tapi salah. Yang tadi saya kongsi tentang TV3 tu, memang viral sebab memang dekat hidung sana letak yang pipe oksigen tu. Itu pun salah. Saya rasa kan kalau pergi ke hospital mana-mana pun boleh nampak yang betul. Tak payah pun buat homework, research. You will know itu memang salah. Tapi yang membimbangkan lah untuk masyarakat di luar sana, kalau dia tengok berita palsu macam tu, berita info sumber dia daripada salah, and dia orang tak pernah buat research dan dia percaya benda tu, memang itu memang satu kebimbangan yang besar. Sebab kalau tak salah kan, masa COVID-19 tu, semua info yang tidak benar dikongsi dalam grup keluarga. Dalam grup. Letak bawang putih di bawah bantal, so tak dapat COVID. Betul. Sedunia tengah share benda macam tu yang tak ada research backup. Betul. Memang tak ada research backup langsung. Saya pun macam pernah mengalami benda tu, macam time waktu COVID, and then mak saya pun ada cakap letak benda ni dengan daripada fakta dekat mana saya tak tahu dia ambil. Saya rasa dekat FB sebab mak saya suka main FB. Lepas tu saya rasa dekat sana dia ambil. Lepas tu saya pun fikir kalau ini
Saya rasa bukan fakta ni auta je. Orang tengah viral-viral kan benda nak jadi orang pertama untuk share. Sebab tu masa pilihan raya lepas, lepas pilihan raya untuk satu masa yang agak panjang, tak dapat pilih siapa untuk jadi Perdana Menteri. Oh betul. Tiap minit ada satu berita keluar yang mengatakan siapa jadi Perdana Menteri. Jadi memang tak ada satu pun sumber yang keluar dari Istana Negara kata Perdana Menteri sudah mengangkat sumpah. Di setiap pelosok Malaysia ada saja berita yang berita katakan palsu. Tak tahulah, kadang-kadang kan orang yang cakap tentang siapa jadi Perdana Menteri tu, nama pun tak pernah dengar. Oh, dia orang meraih simpati daripada benda. Ya, so kita perlu sangat untuk letak lebih perhatian dalam perkara ni untuk memberikan info yang betul kepada para penonton dan juga masyarakat kita. Okay, thank you Azim sebab berbincang mengenai topik ini pada bersempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ya, dan juga berterima kasih kepada Azim untuk berada di sini untuk kita bincang lebih mengenai cara-cara dan tindakan yang sepatutnya dilakukan. Betul. Okey, kita akan berjumpa lagi pada episod seterusnya untuk melayan anda. Bye bye. See you guys. See you guys.